Selepas Dajjal ada lagi, lebih jahat lagi pula, Ya'juj Ma'juj George. Maka Rasulullah mula memikirkan, boleh ke umat akhir zaman ini selepas kewafatannya berdepan dengan Dajjal? Dan yang mana Rasulullah mengakui, la taqumu sa'ah hatta yakhruja salasuna dajjalan kazzaban. Hadis riwayat daripada Imam Abu Dawud. Tak akan berlaku hari kiamat melainkan keluar di bumi Allah ini 30 dajjal pendusta. Kalau maknanya Dajjal ni, dia nampak air, orang semua kata air, Dajjal kata no, api, semua kata yelah api. Nampak air, nampak api pula, Dajjal kata no, itu bukan api, itu air. Orang pun tahu air. Itu hadis riwayat daripada Imam Muslim. Walaupun dolar Amerika yang bermata satu belakangnya tak ada nilai pun dari segi tukaran jonggok emas, tapi dia kata bernilai. All over the world kata bernilai. Makanya kuasa Dajjal, 30 Dajjal yang akan memporak-perandakan bumi Allah hinggalah hari kiamat. Dan kita tak putus-putus akan diganggu, diperkotak-katikkan, ya, dibunuh secukup rasa seenak selera ikut nafsunya oleh Ya'juj Ma'juj George. Nanti Dr. Ibrahim boleh cerita lah kan, what the meaning of the Ya'juj Ma'juj George. Maka Rasulullah dah study case tau. Maka apakah teknik strategi yang Rasulullah perlu atur agar umat akhir zaman berjaya menghadapi perbuatan zalim Dajjal, berjaya melepasi apa jua tindakan ganas Ya'juj Ma'juj George. Masa tak mengizinkan, salah silap, mohon jutaan kemaafan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Fadil Tuan Haji Hanafiah di atas perkongsian. Tak cukup 18 nampaknya, baru sempat satu. Dan diakhiri juga kali ini dengan mat arif disukun ditambah dengan kol-kol kubro. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin dan hadirat, kita dapat ambil pengajaran dan kita dapat ambil pedoman daripada kisah yang diutarakan sebentar tadi. Jadi untuk seterusnya, apabila kita mengimbau kembali peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu yang sangat penting di dalam peristiwa ini juga ialah berkaitan dengan ibadah solat, di mana Rasulullah menerima secara langsung, iaitu secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, sehingga tidak salah untuk kita sebut kalaulah Nabi SAW Mi'raj bertemu dengan Allah dan menerima ibadah solat, boleh jadi tidak salah untuk kita sebutkan ibadah solat yang kita lakukan yang asalnya 50, Nabi sabdakan hiya khamsun wa hiya khamsun, sekarang 5 dan sama macam 50 juga boleh kita anggap sebagai Mi'raj ruhi oleh seluruh manusia. Jadi Fadil Profesor Madya Dr. Arif akan bentangkan kepada kita dan berkongsi dengan kita berkaitan dengan rahsia solat, apa-apa yang berkaitan dengan solat menurut perspektif sains. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis. Tadi saya terlupa nak menyebutkan dalam apa yang disebut Isra Mi'raj ini ada dua perkataan yang bersifat saintifik. Yang pertama, seperti mana yang Ustaz Hanafiah sebut tadi, perkataan buraq jamak kepada barku dan kelajuan cahaya. Jadi kita dapat lihat di sini pada zaman Rasulullah SAW, Nabi telah menyebutkan sesuatu yang lebih laju daripada cahaya.
Kelajuan cahaya ini hanya diketahui oleh manusia, khususnya oleh saintis, termasuk Isaac Newton pada kurun ke-18. Jadi kita lihat betapa futuristiknya Rasulullah SAW. Dan satu lagi tuan-tuan membuat perkataan Mi'raj. Mi'raj daripada perkataan Araja. Daripada Araja itu maka muncullah perkataan Mi'raj. Dan bila sebut Mi'raj ini, tuan-tuan mempunyai adalah satu perjalanan yang bukan lurus, tetapi dia membengkok. Ya, dan kalau kita lihat dalam dunia angkasa lepas, apabila roket-roket nak dilancarkan melepasi daya tarikan graviti bumi, dia akan membengkok perjalanannya. Itu di antara dua perkara yang kita boleh kaitkan dengan sains, selain daripada perkara lain lah. Yang saya sebutkan, mungkin ada orang cuba untuk menjelaskan daripada sudut intergalactical travel. Oleh sebab saya diminta untuk bercakap tentang solat ni, tuan-tuan, apa yang menarik tentang solat ini, ya. Kalau kita orang Islam, kita mengambil mematuhi syariat Allah ni kerana ubudiah kita patuh kepada perintah Allah Ta'ala kepada kita. Kita lakukan, tidak banyak soal. Allah Ta'ala suruh kita puasa, kita puasa. Kita tak tanya apa faedahnya puasa. Ya, Allah Ta'ala suruh kita tutup aurat, kita tutup aurat. Ya, tidak pernah kita nak menanya kenapa perlu tutup aurat contohnya, ya. Dan rahsia-rahsia. Tetapi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan pada manusia pasti ada dia punya hikmah dia. Umpamanya, kalau kita lihat daripada sudut sosiologi, kajian kemasyarakatan, dalam dunia yang bersifat materialistik sekarang ini, yang kita hidup dalam dunia kapitalis, di mana ukuran kejayaan kita adalah berdasarkan kepada berapa banyak pendapatan kita. Kita terlalu sibuk, ya, dan sibuknya kita itu kadang-kadang kita terpaksa. Kalau macam kita kerja ni, keluar pagi balik petang. Jadi dalam dunia yang bersifat kapitalistik, dia lebih hebat lagi kerana kita ni kadang-kadang tidak cukup kita punya pendapatan, kita nak dapatkan lebih banyak pendapatan untuk menyara keluarga. Jadi apabila kita mengalami perjalanan hidup seperti ini, kita punya interaksi dengan masyarakat kita menjadi kurang, maka masyarakat kita jadi masyarakat yang bersifat individualistik. Individualistik itu bukan disebabkan kadang-kadang kita sengaja, tetapi situasi menyebabkan kita berlaku keadaan yang demikian. Sebab itulah tuan-tuan, barangkali hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wajib fardu kifayah, ya, untuk dalam sebuah kampung, sebuah qaryah didirikan masjid atau surau di mana orang ramai solat berjamaah. Dan kalau di satu tempat itu tidak ada orang yang bersolat berjamaah, maka satu daerah itu akan menanggung beban dosa. Dan pastinya apabila kita solat berjamaah, maka kita akan berinteraksi